Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia tuan-tuan dan puan semua. Terima kasih kerana setia bersama di dalam channel Fels Lifestyle. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share video ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, kita direct to the point saja. Ada satu keputusan mahkamah yang mengejutkan saya. Dan saya benar-benar ingin kongsikan perkara ini, isu hangat ini kepada anda semua yang menonton video hari ini. Terutamanya kepada penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kepada yang bukan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebenarnya kita semua perlu tahu kebenaran yang berlaku. Jadi keputusan mahkamah hari ini saya pasti mengejutkan semua orang. Saya lihat berita ini, saman salah laku seksual ke atas Anwar. Rayuan Yusof pada 7 April. Mahkamah Rayuan akhirnya telah membuat satu keputusan mengejutkan, satu pendedahan yang terkini, di mana Mahkamah Rayuan telah menetapkan pada 7 April ini untuk mendengar rayuan Muhammad Yusof Rote untuk membatalkan beberapa perenggan dalam pernyataan pembelaan dan tuntutan balas Perdana Menteri Anwar Ibrahim terhadap tuntutan salah laku seksual. Perbicaraan itu adalah berhubung tindakan sivil bekas pembantu penyelidik tersebut terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peguam Anwar, Navpreet Singh, mengesahkan bahawa Mahkamah Rayuan telah menetapkan tarikh pendengaran semasa pengurusan kes semalam dan perbicaraan rayuan ditetapkan pada 7 April 2023 melalui Zoom, kata peguam itu kepada Malaysia Kini. Rayuan Yusof adalah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 September tahun lalu yang menolak permohonan plaintiff untuk membatalkan perenggan tertentu dalam pernyataan pembelaan Ahli Parlimen Tambun Anwar terhadap tindakan sivil itu. Dalam kenyataan pembelaan Presiden PKR, Anwar menolak dakwaan salah laku seksual tersebut sebagai palsu dan rekaan. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, sebelum saya meneruskan, adakah anda setuju dengan kenyataan ini atau tidak? Sekiranya anda setuju, anda boleh komen di bawah. Sekiranya tidak, anda juga boleh komen, dipersilakan. Yusof akhirnya telah memfailkan notis rayuan itu berikutan, tidak berpuas hati dengan keputusan Pesuruh Jaya Kehakiman Dr. John Lee Ken Ho alias Muhammad Johan Lee yang juga menolak permohonannya pada 9 September lepas. Permohonan itu adalah berhubung saman yang dikemukakan kepada Yusof pada 14 Julai 2021 mengenai dakwaan berlaku serangan seksual terhadapnya di kediaman ahli politik tersebut 4 tahun yang lepas. Anwar selaku defendant kemudian memfailkan saman balas terhadap saman yang dikemukakan Yusof. Dalam pernyataan tuntutannya, Yusof mendakwa serangan seksual itu berlaku pada 2 Oktober 2018 di kediaman Anwar di Segambut apabila dia diminta oleh setiausaha sulit Anwar, yaitu Syukri Saad, untuk menyerahkan sendiri teks ucapan sempena sambutan ulang tahun ke-150 Mahatma Gandhi, anjuran pejabat Pesuruhjaya Tinggi India kepada defendant. Yusof yang meletak jawatan pada 2019 berkata satu laporan polis telah dibuat terhadap Anwar pada 7 Desember 2019. Jabatan Peguam Negara kemudian mengeluarkan kenyataan bahwa tiada bukti yang mencukupi untuk mendakwa Datuk Seri Anwar. Adakah ini mungkin salah satu cara untuk memerangkap Anwar? Atau bagaimana komen anda? Plaintiff mendakwa akibat kejadian itu, dia dituduh berkomplot untuk menjatuh dan merosakkan karier politik defendant selain memberi impak kepada kesihatan mentalnya kerana mendapat kritikan daripada pemimpin yang menyokong Anwar serta orang awam. Jadi akhirnya saman salah laku seksual ke atas Anwar, rayuan Yusof pada 7 April ini adalah satu keputusan Mahkamah Rayuan yang paling mengejutkan saya rasa. Jadi apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu hangat seterusnya. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua.
Satu tajuk berita yang saya nak komen. Setelah Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang hari ini di Malaysia, akhirnya membuat kenyataan paling mengejutkan. Perikatan Nasional terbuka kerjasama mana-mana parti termasuk Barisan Nasional, kata Hamzah Zainuddin. Saya berpikir tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum ini Perikatan Nasional yang ego semasa PRU15 bahkan tidak menerima cadangan daripada yang di Pertuan Agong. Tetapi tiba-tiba selepas PRU15, setelah tidak berjaya membentuk kerajaan, Hamzah Zainuddin timbul dengan satu kenyataan, tampil dengan satu kenyataan, di mana Perikatan Nasional terbuka kerjasama mana-mana parti, termasuklah Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional hari ini adalah bersama-sama dengan Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang like, share video ini kepada seluruh Malaysia supaya mereka juga tahu isu hangat ini. Dan jangan lupa tekan butang subscribe. Tuan-tuan dan puan semua, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Hamzah Zainuddin? Dan kenyataan ini tertuju untuk apa? Untuk politik kah? Untuk pilihan raya negeri kah? Ataupun apa sebenarnya? PN dengan pendirian mereka terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana gabungan parti politik pada masa depan, termasuklah BN. Adakah Hamzah Zainuddin jatuh cinta dengan Zahid Hamidi ataupun jatuh cinta dengan Barisan Nasional? Ataupun Zahid Hamidi U-turn Perikatan Nasional kerana membuat kenyataan begini? Apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah. Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, bagaimanapun enggan merujuk cadangan kerjasama itu sebagai MN ataupun Muafakat Nasional dan menegaskan ia boleh direalisasikan jika semua pemimpin bersetuju dengan satu matlamat yang sama. Persoalannya tuan-tuan dan puan semua, adakah Muhyiddin Yassin pun akan berkata sedemikian? Di mana PN terbuka untuk kerjasama dengan mana-mana parti, termasuk BN. Adakah Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Azmin Ali akan bersetuju dengan kenyataan Hamzah ini? Kerjasama ini menurutnya perlu menjadi satu dasar yang dipersetujui semua pemimpin parti, termasuklah Bersatu, PAS, dan UMNO. Jika semua percaya dengan satu matlamat yang sama, maka tidak masalah untuk mewujudkan kerjasama ini. Dan persoalan yang seterusnya, adakah UMNO pun akan bersetuju? Adakah BN pun akan bersetuju untuk kerjasama dengan Perikatan Nasional? Yang dimana kini Presiden UMNO adalah timbalan Perdana Menteri di dalam Kerajaan Perpaduan hari ini. Persoalannya tuan-tuan dan puan semua, adakah ini berhubung kait dengan spekulasi yang dibuat oleh Syabuddin.com, di mana Hishamuddin akan bertanding jawatan Presiden UMNO, dan setelah beliau menang akan membawa satu blok UMNO keluar. Adakah sebenarnya ini yang dinyatakan ataupun dimaksudkan oleh Hamzah Zainuddin? Adakah Hamzah Zainuddin Hamzah Zainuddin telah bekerja sama berkomplot dengan Hishamuddin Nussin? Sekiranya Hishamuddin menjadi Presiden UMNO dan membawa UMNO keluar bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Adakah ini maksud Hamzah Zainuddin? Bagi saya mungkin ada kesinambungan. Apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah. Menjelaskan demikian pada siri perbincangan anjuran Klub Concord yang pertama tahun ini. Beliau juga ditanya mengenai kemungkinan PN boleh kembali berkuasa menerusi kerjasama baru dan menjawab pintu sentiasa terbuka. Itulah pula jawaban Hamzah Zainuddin. Seperti yang kita tahu, PN ataupun pengurusi Perikatan Nasional sendiri telah menegaskan bahwa parti gabungan itu tidak akan pernah bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Tetapi hari ini BN bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Tetapi Hamzah Zainuddin pula menyatakan bahwa mereka mempunyai kesediaan untuk bekerja sama dengan mana-mana gabungan parti politik, termasuklah BN UMNO. Pelik juga tuan-tuan dan puan semua. Selepas diasak, menurut Hamzah Zainuddin, selepas beliau diasak dengan soalan serupa, beliau memaklumkan UMNO memerlukan pembaharuan besar-besaran atau berisiko ditolak sepenuhnya oleh rakyat. Adakah kita lihat hari ini UMNO ditolak, sedangkan timbalan Presiden
timbalan Perdana Menteri adalah daripada UMNO sendiri, yaitu Zaid Hamidi. Menurutnya UMNO perlu kerjasama baru untuk partai itu membuat pembaharuan. Seperti apa yang dinyatakan oleh Nick Abduh juga, beliau juga kata bahwa UMNO perlu bersama dengan PAS untuk selamat. Tapi adakah hari ini kita lihat UMNO hanyut? Adakah hari ini kita lihat UMNO tenggelam? Coba kita pikirkan tuan-tuan dan puan semua. Jadi kenyataan daripada Hamzah, Perikatan Nasional terbuka kerjasama mana-mana parti, termasuklah BN, kata Hamzah. Adakah ini memang mempunyai satu kesinambungan dengan spekulasi yang dibuat oleh Syahbudin.com, di mana Hishamuddin akan menjadi presiden UMNO dan membawa satu blok UMNO keluar? Dan adakah satu blok UMNO ini setuju dengan, sekiranya benar, adakah satu blok UMNO setuju dengan perjuangan Hishamuddin Hussein ini? Jadi tuan-tuan dan puan semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu hangat seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share video ini, dan subscribe.